Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang telah meninggal dunia, putuslah segala amalannya kecuali 3. Lepas kita mati nanti tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita menimbun di rumah, barang kemah yang banyak, yang kadang-kadang tak keluar zakat, kita simpan pangkat yang sangat tinggi daripada pangkat yang paling rendah, dapat PPT ataupun PJK, ataupun kita simpan pangkat lebih tinggi, kita dapat DPMN, contoh DPMP, pangkat datuk, atau pangkat lebih tinggi daripada Pertuan Agong Tan Sri, ataupun pangkat Tun, ataupun apa saja pangkat yang kita dapat atas muka dunia, belum tentu dapat menjamin kita dalam kubur nanti. Cuma Nabi sebut 3 benda sahaja yang dapat menjamin kamu dalam kubur, yang ni yang kita perlu perhati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang orang ni dia sibuk himpun harta benda sampai dia lupa satu saat dia akan tinggalkan harta. Allah sibuk sebab sangat menjaga kesihatan. Dia kata kalau menjaga kesihatan akan menyebabkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, badan kita akan jadi sihat. Tidak terima Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, bila mati seseorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Ini 3 benda tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan ambil perhatian betul-betul. Tak apa. Sejuk juga. Kalau keluar nanti dia tutup balik. Baik tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Bila sebut sedekah, apa yang kita infakkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita nak bagi kat surah ni, nak kat Ramadan ni tuan-tuan, ni bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Ada surah-surah masjid itu dah keluar dah list siapa nak masuk murid, buka puasa dan sebagainya. Bayaran berapa? Kalau tempat saya 400.5. Ada kata sampai 700. Makan apa? Siap ada list. Hari Senin makan apa, Selasa makan apa. Dia kerja Ramadan nak makan dia kerja. Kita sedar bulan Ramadan ni bulan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang orang susah. Yang mana orang miskin nak makan susah, waktu Ramadan kita kenang macam tu. Bukan kita sibuk dengan cara makan ni, tidak. Kita sibuk macam mana nak imarahkan masjid, suruh orang datang ramai-ramai. Baik, kita sedekah RM1 kepada masjid. Masjid menggunakan duit RM1 itu untuk bina masjid ataupun bina bahagian dalam masjid, ataupun dibayar bil elektrik, dibayar bil air. Duit itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian akan bertukar kepada kita menjadi namanya ajrun ataupun sawabun, ataupun Rasulullah sebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tak nampak benda ni sebagai satu dana yang cukup hebat. Dia tengok pahala ni akhirat nanti. Bila sebut pahala akhirat, betul tuan-tuan. Bila sebut pahala, tempatnya di akhirat. Dan tuan-tuan kena ingat, nilaian sesuatu benda berdasarkan tempat. Saya ada handset macam Allah Subhanahu wa taala. Handset ni tidak berguna kepada saya kalau tempat tu tidak ada line, tak guna langsung. Tapi kalau dia pakai handset 3, handset sekupang tu, Nokia sekupang. Walaupun saya handset ni mahal sikit daripada Nokia tu, tapi tempat dia ada coverage, ada line, boleh dapat, dia lebih berharga daripada handset saya. Kita ada duit yang banyak dalam beg, tiba-tiba kita lemah di tengah laut. Lemah tengah laut, duit yang banyak ni akan membebankan kita, akan memasukkan kita dalam tanah, dalam laut. Lemah di laut, masuk dalam tanah. Salah tuan-tuan. Baik, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang seorang menjual pelampung. Dia kata pelampung. Oh, pelampung. Kita tengah lemah ni. Kata, kita tanya pada dia, wahai budak, berapa kamu jual pelampung tu? Pakcik nak beli. Dia tak mahal pakcik, 10,000 je pelampung saya ni.
Adakah kita rasa mahal? Tak, waktu tu kita kata ambillah duit aku ni, aku nak pelampungmu tu sebagai penyelamat aku. Nilaian pelampung ketika itu sangat-sangat tinggi. Macam kita bawa duit juga, kita ni nak jahanam, perampok contoh, wa'azibillah. Sesak di padang pasir dekat dengan Libya. Lagi kat jumpa Muammar Gaddafi, tolong. Sampai dekat padang pasir, air tak bawa. Air yang ada pun dah habis, duit saja yang banyak. Kalau kita nak perah duit, tak keluar air, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Air liur kita je keluar. Maka tiba-tiba datang seorang, dia kata air menira. Adakah kita Allah Subhanahu Wa Taala nak biarkan diri kita kena kehausan dengan membelanjakan duit itu? Ataupun tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggil budak itu, "Wahai budak, mari sini. Berapa kamu nak jual air mineral?" Dia kata, "Tak mahal pakcik, 10,000 juga." Maka tuan-tuan Allah, dengan tidak semena-mena, kita akan keluarkan duit kita yang banyak, kita bagi kat dia. Sebab apa? Berdasarkan tempat sesuatu perkara itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ingat satu kisah pada zaman Nabi SAW tentang orang suka bersedekah. Amal di kalangan kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, wa imma disedekah secara senyap-senyap ataupun disedekah secara terang-terang. Kata para alim ulama, sedekah, kalau sedekah itu sedekah yang wajib, contoh zakat fitrah, itu zakat yang wajib, maka buat secara terang-terang lebih afdal daripada kita sembunyikan zakat tersebut. Tetapi kalau sekiranya zakat ataupun sedekah itu sedekah yang sunat, mari ke masjid, ada tabung, kita letak duit. Yang sunat, dia kata afdal kamu sembunyikan perkara tersebut. Berlaku kepada sahabat Nabi SAW, namanya Ali karamallahu wajah. Satu hari Ali balik ke rumah dia tanya Fatimah, "Ya Fatimah, apa benda kita nak makan malam ni?" Maka kata Fatimah, "Wahai suamiku yang ku sayangi, tak ada benda nak masak. Tak ada apa pun kat rumah, dapur kosong, nothing." Kelihatan kata nothing, Allah SWT, nothing. Tak ada apa-apa. Maka kata Ali ni balik daripada rumah dengan harapan boleh makan. Macam kita lah balik rumah ingat isteri masak, rupanya tak masak abang, dia kata tak masak. Maka kita menyerah nak marah. Tapi Ali tak marah, tuan-tuan, sebab dia faham dia tu susah. Fatimah pun susah. Fatimah ni siapa macam-macam kakak-kakak sekalian? Anak Nabi SAW, ketua negara ketika itu. Sepatutnya tidak perlu susah bagi Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, tuan-tuan, kita ni sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita anak siapa pun, dia tidak boleh mempengaruhi, ataupun kita tak boleh nak kata ni anak saya, dia akan dapat sikit duit saya. Bukan senang macam tu, tuan-tuan. Nabi SAW latih Fatimah radhiyallahu anha, walaupun aku ni seorang Nabi, aku ni seorang Rasul, setiap peperangan akan dapat khumusul khumus, 1/5 harta ghanimah Nabi akan dapat. Bayangkan tuan-tuan, 1/5 kalau dapat 1 juta, berapa banyak Nabi SAW dapat. Tapi harta yang Nabi dapat, dia tak bagi semua pada anak-anak dia, tidak. Dia ambil sedikit untuk keperluan dia, selebihnya dia infakkan kepada orang lain. Maka Ali balik kata dia, "Wahai Fatimah, ada makanan?" Fatimah kata, "Tak ada makanan." "Tak apalah," kata Ali, "kalau gitu tak apa." Maka Fatimah tahu kesusahan suaminya itu, dia ambil duit sikit. Ada duit lah juga, tuan-tuan, walaupun tak makan. Ambil duit ni abang, pergi beli gandum. Dia tak cakap beli beras, beli gandum. Sebab makanan ruji dia gandum lah. Kita makanan asasi kita apa? Makanan asasi kita beras, nasi. Maka bila sampai Ali ke pasar, baru nak beli makanan, lapar ni perut ni, tuan-tuan, isteri tak masak. Tiba-tiba datang seorang tua yang minta izin dengan dia, "Wahai Ali, berikanlah infakmu kepadaku, ataupun sedekahlah kepada aku lama dah tak makan." Tadi Ali dah bunyi perut dia berkeroncong. Tahu dah bunyi keroncong macam mana, tuan-tuan? Kan ada orang minat muzik keroncong. Tapi kata waktu dia angkat perutnya, terikat di perut ni lagi banyak batu, kata Allah SWT. Maka Ali dengan tidak semena-mena, duit yang Fatimah bagi tadi, semuanya dia bagi kepada pakcik ni tadi. Pakcik tu balik, hilang itu saja. Maka Ali ketika mana nak pulang, dia fikirkan kepalanya macam mana nak bagi alasan kat isteri aku.